Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita terus berada di dalam bulan Ramadan al-Mubarak dalam keadaan sihat wal afiat, dan kita doakan mudah-mudahan Allah beri kesihatan kepada kita sehingga penghujung Ramadan. Tahniah saya ucapkan kepada semua kerana anda bijak memilih program kita pada kali ini. Mudah-mudahan program ini memberi manfaat kepada anda yang sedang menonton. Sedar tak sedar kita masuk di 10 malam terakhir. Masya Allah, sekejap masa berlalu. Itulah apabila hampir kepada penghujung zaman, masa akan berlalu begitu cepat. Kita rasa macam awal Ramadan. Tengok-tengok, dah sampai di 10 malam terakhir, di penghujung Ramadan. Allahu Akbar. Kita rasa, ya Allah, ruginya 10 ataupun 20 hari berlalu. Rasa macam banyak kita tidak beribadah. Rasa macam kurang kita datang sembahyang tarawih. Rasa macam tak berkualiti puasa kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang lagi Maha Pemurah. Dia bagi peluang walaupun saat-saat akhir. Tuan-tuan dirahmati Allah, kalaulah kita ini saat-saat akhir buat persiapan nak peperiksaan, selalunya kita akan mendapat keputusan yang tidak berapa cantik lah. Tetapi Ramadan, ujiannya sebulan, 10 hari terakhir itulah yang penting. Dan di situlah banyak fadilat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sebagaimana kita tahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr." Saya tak nak hurai panjang tentang kelebihan dan keistimewaan malam Al-Qadar. Cuma saya nak hurai, kenapa Allah Ta'ala sembunyikan malam Al-Qadar? Kan mudah. Allah buat malam Al-Qadar malam seperti malam nisfu Sya'ban. Telah diberitahu 15 malam nisfu Sya'ban, berdoalah. Kerana menurut hadis riwayat Ibnu Hibban, barang siapa yang berdoa pada malam nisfu Sya'ban, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosanya kecuali 2, iaitu syirik dan mereka yang bermusuh-musuhan. Kan mudah kalau Allah buat malam Al-Qadar macam malam nisfu Sya'ban. Kita siap-siap ready. Contoh, malam 21 Ramadan diisytiharkan malam Lailatul Qadar. Maka kita pun lepas maghrib ready. Baca Quran, zikir, bermunajat, mohon doa, mohon ampun pada Allah, dan semua dapat pahala yang sama. Kan mudah? Itu fikir kita. Tetapi fikir Allah Subhanahu wa taala, tujuan, maqasid Allah Taala buat disembunyikan malam Al-Qadar. Allah nak cari siapa yang benar-benar hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan hamba Ramadan. Dia cari bila malam yang dapat kelebihan, bila malam yang kurang. Dia pilih-pilih ibadah. Itu orang yang hamba kepada Ramadan. Tetapi yang Allah Ta'ala nak cari adalah orang yang benar-benar hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu Allah Ta'ala selindungkan rahsianya. Bilakah Allah Ta'ala nak turunkan malam Al-Qadar? Supaya kita rasa sentiasa bersedia, sentiasa menunggu panggilan Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah sembunyikan supaya Allah Taala cari siapa yang benar-benar hamba Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, kenapa Allah Taala sembunyikan malam Al-Qadar? Supaya kita istiqamah melakukan ibadah kepada Allah.
Sebab itu tuan-tuan dirahmati Allah, kalau kita nak tengok siapa yang ada kesan Ramadan kepada dirinya, tengoklah kepada istiqamah amalannya. Kalau dia istiqamah daripada 1 Ramadan sampai 30, itulah sebenar-benar la'allakum tattaqun, orang yang mendapat takwa. Tapi kalaulah 1 Ramadan semangat, sampai 15 Ramadan makin kendur, sampai hujung Ramadan lagi tak ada apa, maknanya tak dapat la'allakum tattaqun. Ada masjid tuan-tuan sekalian, dia mohon keuangan daripada masyarakat untuk besarkan masjid. Kerana apa? 1 Ramadan macam nak pecah masjid, ramai orang datang. Akhirnya dia pergi minta bantuan untuk besarkan masjid. Sampai 15 Ramadan, masjid pergi minta bantuan balik. Supaya apa? Nak kecilkan balik masjid. Sebab apa? Orang tak ada. Allah. Sebab itu istiqamah. Yang ketiga, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala merahsiakan malam Al-Qadar? Kerana benda rahsia ni lah istimewa. Macam contoh kita bercerita kat kawan kita. Nak dengar tak satu rahsia? Wah, akhirnya kawan kita excited nak dengar. Walaupun tak berapa rahsia sangat. Tetapi bila sebut rahsia, kita akan rasa teruja. Begitulah malam Al-Qadar. Apabila Allah Ta'ala rahsiakan harinya, kita rasa teruja dan kita rasa berharga kalau kita dapat. Sebab itu tuan-tuan dirahmati Allah, ini Allah Ta'ala rahsia untuk bagi keistimewaan. Baik, apa tanda-tanda malam Al-Qadar? Kata orang, kalaulah air dalam bejana itu tak bergerak ustaz, malam tu malam Al-Qadar. Kalaulah esok hari tu hujan ustaz, malam tu malam Al-Qadar. Macam-macamlah orang buat tafsiran. Dan ada sebahagian ulama yang buat kira-kira bila berlakunya malam Al-Qadar. Mereka mengatakan jatuh pada malam 27. Hasil kiraan mereka pada perkataan Lailatul Qadar. Ada 9 huruf. Dan Allah Ta'ala ulang 3 kali perkataan Lailatul Qadar dalam surah Al-Qadr. Maka 9 kali 3, jawapannya 27. Maka mereka menjangkakan jatuh pada malam 27. Namun hadis-hadis Nabi SAW menyebut 10 malam terakhir. Ada juga sebut malam-malam ganjil di 10 malam terakhir. Dan ada juga Nabi sebut secara spesifik pada 27 malam Lailatul ataupun malam Ramadan. Ala kulli hal, 10 malam terakhir itulah malam-malam peluang untuk kita dapat Lailatul Qadar sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan. Tandanya, orang lain semua menyebut berdasarkan pengalaman mereka. Walau bagaimanapun tidak ada satu tanda yang Nabi SAW sebut secara spesifik tentang kejadian alam malam Al-Qadar. Walau bagaimanapun yang Nabi sebut adalah 10 malam terakhir beribadahlah kita. Marilah kita ikut bagaimana Nabi SAW memburu Al-Qadar. Nabi akan mengetatkan kainnya dan menumpukan sepenuh perhatian dan masanya untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, Nabi akan mengejutkan isteri dan anak-anak supaya mereka turut beribadah kepada Allah. Sebab itu tuan-tuan, jom kita memburu malam Al-Qadar. Akhirnya saya nak ajak kepada semua penonton, marilah 10 malam terakhir ini kita ambil peluang saki-baki Ramadan untuk berwakaf di Masjid Baitur Rahman Alam Sari Kajang. Mudah-mudahan amalan berwakaf kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Berwakaflah segera, bila lagi. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapsul Ramadan ini dibawakan khas oleh Masjid Baitur Rahman Alam Sari Kajang.